Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ni. Saya nak kongsi sedikit kali ni tentang pengalaman yang tak berapa seronok sebenarnya. Okey, baru-baru ni saya dapat tahu yang saya ni dah kena so-called darah tinggi, high blood pressure. Okey, honestly saya pun terkejut. Okey, saya pun terkejut dan saya juga tak sangka. Tapi itulah keadaannya. Tapi bila saya fikir balik, saya tak tahu sebab apa, tapi saya rasa saya boleh sama agak apa kemungkinan-kemungkinan lah yang menyumbang ke arah tu. Okey, saya nak pergi buat derma darah, okey, dekat Putrajaya. Kemudian saya pergi buat check up sebelum derma darah tu. Kemudian suddenly doktor check my BP, memang saya punya BP tinggi. Okey, 170 plus and 120 over lah dia punya. Systole and diastole. Dia systole ni atas tu kan 170 plus, and diastole bawah tu 140 lebih. Okay? 140 lebih, 120 lebih. Okay? And idealnya sepatutnya the range dia kena 120 ataupun 120 atas, okay? Dan 70 80 bawah. Okay? Tinggi. Kemudian barulah bila saya terkejut, tapi tak apalah, tak boleh ada berdarah kali itu, saya baliklah. Okey, dia nasihatkan balik. Dan doktor nasihatkan saya sebab suruh pantau, okey, pantau tekanan darah saya. Kemudian jika kekal tinggi, saya kena ambil ubat darah tinggi dah untuk turunkan tekanan darah saya. Itulah, okey, terkejut, tapi bila saya fikir balik, baru saya sedarlah, okey. Sepanjang sejak PKP mula, okay, terutamanya tahun 2021 ni, okay, 2021 tahun lepas, okay, memang saya tak buat check up sangat, okay, I miss my medical check up, okay, no excuses but somehow I miss it, okay. Bila saya fikir balik, betul lah saya realise 2021 berat badan saya pun bertambah, okay. Okay, dan saya sedar balik saya tak berapa disiplin makan, saya agak kurang berdisiplin. Okay. So itulah. Tapi sebab sebelum ni saya pernah tekanan darah saya pernah tinggi. Ini sebelum saya tukar lifestyle saya, sebelum 2015 pernah tinggi jugalah. Okay. Dan somehow InsyaAllah saya tahulah cara untuk bring it back to normal, kan. Okay. Dari segi dulu sebab saya overweight, terus sekarang ni saya tak ada masalah overweight sikit sajalah. Okay. Dulu saya memang overweight. Okay, sebab tu antara langkah-langkah pertama yang saya kena buat dulu ialah saya kena kurangkan berat badan saya. Kemudian saya kena jaga makan dan juga terus bersenam lah untuk fizikal. So bila dah kena macam tu, saya pun pantau tekanan darah saya selama seminggu, tak turun. Okay, saya mula jaga makan semula dan everything, tak turun. Dan bila saya pergi ke jumpa doktor, saya buat full medical check up, okay, full medical check up dan untuk test semua lah, buat all the test everything, memang saya punya tekanan darah tinggi. Saya dinasihatkan makan ubat darah tinggi. So saya diberi masa makan terutama sekali untuk 2 bulan, okay. Kemudian sampai sekarang lah, okay, ini dah masuk minggu yang ketiga lah, okay, ketiga. InsyaAllah bulan 3 saya pergi buat medical check up sekali. Kalau tekanan saya go back to normal, saya akan, mungkin doktor akan kurangkan dos ataupun, okay, kemudian kalau bertambah lagi, saya akan tunggulah apa nasihat doktor selepasnya. Okay, apa yang saya nak sampaikan kat sini, okay, inilah, okay. Memang saya terkejut, saya tak terkejut partly sikit jugalah, okay, tak sangka kan, okay, tapi kita tahu sebab dia kenapa, okay. Lepas tu saya bertenang balik, saya cuba go back lah, cuba baiki keadaan tu. Tapi ramai jugalah yang orang-orang yang kenal saya kan, yang mereka yang faham lah, okay. Tapi mereka yang kurang faham ni, mereka nampak saya ni sentiasa, okay, amalkan bersenam dan sebagainya, kena juga darah tinggi. Kena juga darah tinggi kan. Betul lah, okay, betul. Bila apa yang saya nak sampaikan kat sini, pertama sekali, okay, kita kena sentiasa pantau kesihatan kita ni. Saya tahun ni insyaAllah minggu depan akan masuk 48 tahun, okay. Terutama pula bila kita semakin berumur, okay, kita kena pantau. Saya somehow this is how I have to learn this in a hard way lah. Bila saya dah transform daripada overweight, gemuk, okay, high BP to become healthy, to some point very healthy, kan.
Okay, and then saya terleka sekejap. Okay, tak boleh salahkan PKP juga, bantu pada kita kan. Tak boleh salahkan COVID-19 juga. Okay, bantu pada kita. Okay, leka lebih kurang setahun. Okay, makan kurang disiplin sikit, berat saya pun naik sikit, lebih sikit. Okay, walaupun saya tahu berat badan saya lebih banyak pada masa lah sebab saya dah mula buat workout and all that lah. Tapi somehow makan lah, tahunya makan kurang disiplin sikit lah. Sebab tu lah, so bila kita reka setahun saya tak buat medical check up, regular medical check up, and then suddenly Alhamdulillah, okay, diberi peringatan sempat. Okay, sebenarnya masa saya cek darah tu, masa nak buat medical, nak buat demam darah tu, doktor cakap awak tak rasa pening kepala ke apa ke? Tak ada, memang saya tak rasa, tak ada. Okay, tak rasa apa-apa memang. Tapi kalau ikut pula doktor kata, biasanya kalau orang macam ni dah tinggi macam ni, ada BP, dia memang akan rasa pening everything, tak rasa apa. Saya tak rasa apa pening ke, rasa apa ke, tak ada doktor. Dia kata ni lagi bahaya ni, dia kata, sebab very high risk lah. Okay, saya tak tahu sangat medical, tapi sama dia kata high risk for me lah. And then bila tanya history family saya, memang arwah ayah saya memang penyakit, suffer from stroke. Okay, for about 14 years before he passed away lah. Okay, Fatihah. Okay, kemudian mak saya pun sekarang ni kena stroke jugalah, awal daripada arwah ayah saya. Masih suffered stroke, but now somehow getting better lah. Okay, so bila kena tu lagilah historically memang ada sejarah keluarga saya kena stroke. So doktor kata memang very high risk ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya dapat tahu sebelum saya being attacked by stroke ke apa, Allah Alam, dia tak jauhkan kan. Okay, Alhamdulillah. My point here, kita kena pantau syaitan kita ni. This is my point. Kita pantau, okay, because bila kita pantau, kita tahu kat mana kita boleh take the mitigation. Okay, do some mitigation measure. Okay, ambil satu tindakan pencegahan untuk go back. Alhamdulillah lah. Dulu saya overweight, tak sampai lagi kena sakit jantung dan sebagainya kan. Okay, saya dapat ubah balik. Now bila saya dah Alhamdulillah sihat, lebih sihat, kemudian bila dah tinggi ni, okay, dapat tahu awal, InsyaAllah, okay, ada kaedah untuk kita make it better. Kalau boleh, insyaAllah ada rezeki, kalau Allah izinkan, akan go back to normal. Pertama, pantau. Okay, pantau, okay, supaya kita dapat tahu kat mana kita, so kita boleh ambil tindakan. Itu pertama. Kena pantau, terutama kawan saya yang macam saya ni, okay, dah berumur kan, dah dekat 50 ni, okay, kena more careful lah. Okay, itu pertama. Yang kedua, okay, kita jangan leka. Walaupun kita rasa sihat, okay, sihat, tak rasa apa-apa dah everything, okay, jangan leka. Kena sentiasa berdisiplin, terutamanya dari segi makan. Mungkin dari segi bersenam ni kita rasa tak ada masalah bagi orang dah biasa macam saya ni, sebab kita dah biasa. Banyak kawan saya yang buat bersenam ni, running ke apa ke, bila dah tak bersenam akan rasa pelik sikit. Itu betul, memang kita tak ada masalah untuk bersenam, lari ratus-ratus kilometer, okay, sebulan. Okay, tapi kalau makan ni kita tak jaga, kesan dia kita tak nampak, melainkan kita pantau tadilah. Sebab bagi saya punya pemahaman lah, no such thing as sakit tiba-tiba. Okay, sebab penyakit ni dia akan bermula over time. Kesan dia tu mungkin tiba-tiba, kesan dia tu pam kita pingsan, pam kita pitam, okay, bang kita terus rebah. Itu kesan dia penyakit kita. Tapi penyakit bagi saya, okay, saya faham, dia tidak akan berlaku dengan tiba-tiba. Okay, melainkan tiba-tiba orang langgar kita, itu bukan penyakit. Penyakit bagi saya, no such thing as suddenly kena sakit jantung, suddenly kena stroke. It's built over time. Tapi dia punya impact itu, dia punya berlaku mungkin kita rasa tiba-tiba sebab pub attack, tapi it doesn't happen. The cause is built over time. Itu saya faham lah. Lepas tu makan kena jaga, saya dah. So somehow Allah tunjukkan kat saya, peringatkan saya, hanya tunjukkan saya punya BP saya tinggi. Dia betul lah. Lepas tu bila saya buat medical check up, okay, saya punya BP tinggi memanglah. Kemudian kolesterol saya pun tinggi, naik sikit lebih daripada yang bacaan yang normal lah. So sekarang ni saya kena jaga makan. Diet orang dah tinggi lah, kurang garam, okay, kurang garam and all that lah. Kita hanya kurang garam, okay, dan kurangkan makanan berkolesterol, yang benda-benda yang berminyak dan sebagainya. Itu je dua.
Alhamdulillah hanya 2 yang saya perlu, dan saya teruskanlah saya punya aktiviti kesihatan sihat saya ni. Sebab doktor, ikut cakap doktor, kalau saya tak do the mitigation, saya kena makan ubat tu forever lah. Tapi doktor nasihatkan saya teruskan buat physical activity, tapi kena berpada-pada lah. Sebab apa? Sebab kalau kita leka, terutamanya makan ni, kesannya kita tak nampak terutama kita tak pantau tadi. Itu yang kedua, jangan leka terutamanya makan. Okay? We are what we eat. Okay, alright. Yang ketiga, saya nak ingatkan juga, saya nak pesan diri saya jugalah. Okay, bila kita bersenam dan sebagainya kan, buat workout, everything lah, buat aktiviti fizikal ni, eloklah jangan berlebihan. Okay, jangan berlebihan. Okay, sebab mungkin kita punya semangat tu rasa boleh, kita rasa boleh, fikiran kita rasa boleh nak cabar diri kita. Tapi kalau kita tak tahu keadaan badan kita macam mana, okay, we don't know what may happen. Okay, sebab tu kita kena tak perlulah berlebihan. Okay, bergantung kepada apa tujuan kita, untuk contohnya untuk berlari kan, mendaki dan sebagainya lah. Kita kena jelas. Okay, sebab biasanya yang saya faham lah, okay, bila kita always go beyond our limit, okay, sekali kita mungkin lepas, 2 kali mungkin kita lepas, okay, no problem. Just because of kita pernah buat, doesn't mean all the time, over the years kan, kita sentiasa boleh buat. Sebab kita punya physical ability berubah, strength kita berubah. Okay, lainlah kita ni atlet yang dijaga pemakanannya, ada dietitians, ada nutritionist, ada doktor pantau. So, itu atlet, mereka dijaga, dipantau. Bagi orang biasa macam saya ni, kita tak tahu. Okay, sebab kenapa? Sebab since last year kan, of course, I think COVID has taken quite a number of my family. Okay, my family members yang saya kenal, dan juga kawan-kawan as well lah. Itu COVID-19. Okay lah, to everyone. Tapi ada juga yang dengar berita kan, sahabat saya yang meninggal, okay, asbab masa berlari, okay, masa dan sebagainya, physical activity dan sebagainya lah. Okay, sedih lah. Okay, InsyaAllah kita what we learn from there. Yang penting what we learn from there. Okay, what we learn from there. Okay, again, saya punya kepercayaan, no such thing as sakit tiba-tiba. Kesannya mungkin nampak bab keluar tiba-tiba, kesan itu, tapi tak ada sakit tiba-tiba, InsyaAllah. Okay, so don't overdo lah, my point. Okay, don't overdo it. Okay, bagi saya, contohnya saya sekarang ni matlamat saya untuk bersenam hanya untuk sihat, kekal sihat dan cergas. Okay, tak ada cergas. Okay, saya dah rasa sihat dan cergas, cukuplah. So saya kekalkan apa yang boleh buat saya kekal sihat dan cergas. Okay, saya tak perlu nak cabar diri saya lagi, sebab cabar sangat untuk apa? Okay, sampai risiko ni kita tak tahu. Mungkin kita rasa boleh sebab kita pernah buat. Okay, kita pernah buat, kita rasa okey, so kita rasa kita boleh buat. Selama-lamanya kita boleh buat? Tak boleh, bukan macam tu. Tak selama-lamanya kita boleh buat macam tu, melainkan kita betul-betul pantau, kita tahu. Banyakkan kita tak, kita orang biasa. Mereka cakap apa, ramai tak buat, bertahun dah tak buat. We don't know where we are. Okay, lepas tu kita biasa dengar berita orang meninggal tengah berlari, meninggal tengah buat aktiviti, meninggal. It's not that meninggal memanglah asbab dia, tapi what built to that? Okay, insyaAllah memang ajal sampai tu, memanglah sampai lah, tapi what leading to that? So for me, itulah nombor 3. Don't overdo lah, don't overdo, because we don't know what what may happen to us. Okay, so kita kena faham kita punya badan ni berubah, keupayaannya berubah over time. Okay, hanya sebab kita boleh buat sekarang tanpa masalah, selama-lamanya kita boleh buat, tak, kita kena pantau. Okay, yang ketiga, yang keempat, okay, bila kita buat hidup sihat ni, kita kena balance lah. Okay, hidup sihat physically, dan juga kita balance dengan spiritually. Okay, hubungan kita jaga prestasi kita
berlari, kita boleh panjat gunung dan sebagainya kan, kita boleh pergi sana pergi sini. Itu segi fizikal. Alhamdulillah Allah bagi kita nikmat sihat. Okey, nikmat sihat. Okey. Cara kita bersyukur dengan nikmat sihat ialah kita jaga, bila kita jaga prestasi kita lah, prestasi physical activity semua kan, tapi kita jaga juga prestasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab dia akan balancekan. Ini yang akan buatkan kita jadi macam kita akan balancekan the desire to keep pushing ourselves to become more moderate lah. Kita berpada-pada. Okay, berpada-pada. Okay, moderate bukan maksud kita tak ambitious, tak. Ini kita be fair to our body, same time kita balancekan keperluan kita physically, kita perlu sihat, okay, untuk dunia lah, sihat untuk dunia ni kan. Dan kita balancekan keperluan kita untuk jaga hubungan kita dengan Allah untuk akhirat pun. Okay, sebab kita tak tahu. Okay, kadang-kadang Allah bagi kita nikmat, okay, kita tak semayang pun, okay, tak jaga hubungan Allah pun, kita sihat juga. Kita kaya juga kan. Okay, sebab saya dengar ceramah ustaz kadang-kadang dia kata, ada yang cakap itu kadang-kadang Allah bagi kita lagi bukan Allah sebab Allah sayang. Okay, bila kita rasa apa, dia panggil konsep istidraj kan. Allah kita buat macam mana pun, buat maksiat pun, buat tak betul pun, buat lebih pun, tak perlu jaga pun, kita dapat lagi nikmat tu, sihat lagi everything. Tapi tak sebenarnya Allah reda. Okay, so itu yang bahaya. Takut apa, bukan apa, jangan Islam lah. Okay, takut apa. Okay, kita leka tak buat semua tu, kita masih rezeki dapat kan, prestasi fizikal pun hebat, okay, disanjung, dijulang, dipuji, beribu followers, everything kan. Okay, tapi kita rasa seronok lah, dan kita overlook the needs of baiki prestasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena balance lah. Itulah yang besar. Okay, saya sekarang ni tengah under medication. Okay, medication darah tinggi. Okay, saya kena turun jaga pakai ubat tinggi. Saya kena bring insyaAllah saya cuba usaha bring back my BP to the normal range. Dah turun dah Alhamdulillah. Lepas umur 2 minggu dah turun. Saya dah dapat saya punya bacaan atas bawah 140 dan bawah 90. Systole bawah 140 dan diastole bawah 100, bawah 90 insyaAllah. Tapi kadang ternaik juga. Tapi Alhamdulillah ada satu masa tu 3 hari berturut dia dah kurang that range lah Alhamdulillah. Okay, saya kena usaha lagi. Sebab semua ni bagi saya peringatan. Okay, supaya saya tak leka. Okay, kesihatan ni dia bukan sihat ni tak boleh berlaku secara semula jadi. Okay, it doesn't happen naturally. Okay, because we have to work it out, we have to make ourselves healthy. How? Satu lagi lah. Okay, supaya kita sihat dari segi fizikal dan juga kita punya spiritual, kita Allah. Satu, okay, satu tadi pantau. Okay, pantau kesihatan kita. Okay, tengok kita kat mana. Kemudian makan, jaga makan, disiplin makan kena jaga. Okay, don't take for granted makan ni. Okay, mulut kita rasa sihat. Okay. Okay, yang tu, yang ketiga, don't overdo lah. Physical activity ni we don't overdo. Okay, don't overdo. Kita buat sekadar yang kita perlu. Okay, sekadar kita perlu. Okay, sesekali mungkin nak cuba, tapi sebelum kita cuba pun kena tengok kita kat mana, where we are, BP kita berapa, everything kita kat mana, everything. Well, we don't know what may happen to us. Okay, we don't know what may happen. Okay, itu nombor 3. Okay, don't overdo. Okay, and then yang keempat, kita cuba balance kan, seimbangkan antara kita punya prestasi fizikal, kita punya prestasi kesihatan fizikal kita, juga prestasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita apa kita buat tu nanti, okay, walaupun kerja aktiviti fizikal akan dapat berkat jugalah. Sebab kita pulangkan nikmat Allah tu kepada Allah semula lah. Okay, how? Allah bagi nikmat sihat, kita pulangkan dengan cara kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebihkan ibadat dan sebagainya lah. Okay, cara kita bersyukur, supaya bila kita bersyukur ni, insyaAllah Allah akan beri kita lebih lagi dan kita akan rasa lebih nikmat insyaAllah, dan semuanya juga akan dapat kita bawa ke akhirat insyaAllah. Okay, bila itulah saya nak kongsi. Okay, saya sekarang ni saya boleh declare lah, saya sekarang ni pengidap darah tinggi. Okay, memang rasa tak apa seronok, tapi tak apalah, itulah hidup kan. Kita try our best
Okay, dan cuba nikmati hidup dan cuba kita do our best lah. Peringatan bagi saya, inilah peringatan supaya saya lebih berhati-hati dan juga sambil menikmati hidup, saya kena juga lebih sentiasa dan tak boleh take for granted. Okay, with that, okay, kekalkan cara hidup sihat. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.